The webinar you have entered as an attendee in listen only. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia? Market expectation berapa tadi? 1.0. Berapa market expectation? Market expectation negatif 1. Expectation, okey, expectation negatif berapa? Negatif 1.0. Okey, 1.0. Dan kena faham ini berada dalam satu range. Ini dalam satu range. Mungkin ada range yang jauh bawah, ada range yang jauh lebih atas. Okey, maksudnya apa? Macam mana kita nak interpret data ni? Maksudnya macam ni. RBNZ menjangkakan ekonomi menguncung negatif 2.4%. Dan kalau dia tak ada tak cuba untuk support ekonomi, mungkin ekonomi jatuh lebih teruk lagi. Apa yang dia buat? Dia pump kredit, dia buat dia punya polisi untuk ekonomi jatuh paling teruk pun negatif 2.4. Bila keluar data, kita ada data yang keluar negatif 1.6. Apa maksud dia? RBNZ buat terlebih. Faham tak? RBNZ buat terlebih. Dia letakkan kredit, dia letakkan polisi, easing polisi dia yang lebih daripada, sebab dia jangka negatif 2.4. Keluar negatif 1.6. Tak adalah teruk sangat. Faham tak tuan? Boleh minjam? Boleh Elmi? Jadi dia buat lebih daripada ni, dan ekonomi negatif 1.6. Jatuh negatif 1.6. Menyusut negatif 1.6. Maksudnya, there will be excess bantuan ataupun kredit daripada RBNZ that is still dalam ekonomi. Boleh? Kita ada excess dalam ekonomi. Kita mungkin akan ada impact benda ni untuk ke depan. Itu maksud dia. Okey? Data better than projection, tak kisah. Data tak bagus daripada projection. Projection negatif 1.0. Ini adalah market. Ini market. Okey? Ini market. Okey, ini market. Market maksudnya bank, ekonomis menjangkakan negatif 1.0. Keluar lebih buruk, negatif 1.6. Nak pakai teks saya lambat sikit kalau nak type dia. Okey. Apa dia? RBNZ jangka negatif 2.4. Boleh? Maksudnya dia buat lebih. Saya bagi satu contoh. Kita ada ekonomi US. Sekejap saya rujuk balik apa saya punya teks ya. Ini adalah apa, anda boleh baca dia dalam majalah dalam MFM Malaysia malam ni. Kita punya artikel lah yang kita tulis, XM punya artikel. Sekejap saya cari apa yang saya tulis dalam MFM. Okey. Ni saya bagi contoh yang sama. Apa yang sedang berlaku dekat US. Ni kita ada dekat US. Ekonomi US, anggaran ini untuk US. Ini untuk US. Anggaran nilai KDNK US. Kalau kita lihat tahun-tahun sebelum ni, KDNK US ataupun GDP lah, bahasa Mat Saleh dia GDP lah. Okey, GDP US adalah sebanyak 22 trilion. Ini nilai GDP. Ini nilai GDP US. Okey, ini untuk setahun. Susah betul juga pakai teks lagi sedap. Tak apa, tulis satu-satu. Tulis satu-satu. Okey, tunggu dulu. Kuartal pertama berapa pengunjupan dia? Berapa dia slow down? Berapa dia slow down pada ini setahun. Ini satu tahun. Ini annual.
Ini annual. Kalau nak faham lah apa benda-benda, kalau kita cerita pasal GDP je lah. Okey. Boleh siapa-siapa rujuk. Saya ada dekat market outlook tu. Berapa kuartal pertama punya prestasi? Siapa tahu? Boleh cek. Saya nak anda juga. Saya nak anda tengok macam mana nak tengok data ni. Kuartal pertama berapa final GDP dia? US. Berapa final GDP US? Sekejap. Pergi cek. 0.5 kali dengan... Bukan. Itu annual. Kita kuartal pertama. Kuartal pertama. Ni. Kuartal pertama. Bukan. Itu projection. Ni kuartal pertama. Ada dalam market outlook tu. Tapi saya nak tunjuk anda mana nak cari. Ni. Kuartal pertama. Ni negatif 5% GDP growth rate. Ni adalah dia punya ni. Lepas tu dia revise kepada 5%. Okey. Jadi kita ada negatif 5%. Negatif 5%. Okey. Kalau anda kali 2.2 kali dengan 5%, berapa dapat? Ekonomi US basically kehilangan sebanyak 275 bilion. Tu jumlah dia 1.1, yes. Tapi kalau kita lihat daripada sudut kita bagi kepada 4 kuartal, 2.2 bagi 4 5.5, lepas tu kita kali dengan 0.05. Sebab ini akan dibagikan kepada 4. Faham tak? Minjam. Kita ada ini annual. Ini annual, faham tak? Jadi kita bahagi kepada 4, kita dapat berapa? 22 bahagi dengan 4, kita dapat 5.5 kan? 5.5. Maksudnya satu kuartal ekonomi US naik 5.5. Jadi kalau anda kali 5%, kali daripada 5.5, ini adalah sebanyak 275 bilion. Faham? 275 bilion. Itu jumlah kehilangan dalam ekonomi untuk kuartal pertama. Faham cara nak kira dia? Ekonomi US, nilai GDP dia setahun 22 trilion. Ini adalah dibahagikan kepada 4 kuartal. 4 kuartal punya nilai adalah ni. Jadi kalau satu kuartal 5.5 trilion. Faham? Kita belajar matematik sikit hari ni. Okey. Ni yang saya nak tunjukkan apa yang ada, apa yang sedang berlaku sekarang. Jadi kita ada pengucupan sebanyak negatif 5% daripada 5.5 trilion tadi. Maksudnya kita hilang 275 bilion pada kuartal pertama dekat US. Ada soalan benda ni? Ada soalan? Faham? Okey. Kuartal kedua. Anggaran kehilangan ekonomi dekat US adalah ini. Ni kalau nak buat fundamental lah, ni cara dia. Kalau anda betul-betul nak buat fundamental. Saya tunjukkan macam mana anda nak buat fundamental. Data Atlanta. Mana Atlanta? Okey, GDP now. Okey. Ini adalah angka GDP now. Kalau anda nak betul-betul buat fundamental, saya tunjukkan macam mana nak buat fundamental. Okey. Latest estimate dia orang sebelum ni pada minggu lepas adalah 35. Negatif 45.5. Okey. Negatif 45.5. 45.5. Okey. Ini juga daripada 5.5 trilion. Jadi kalau anda darab dia, okey, 5.5
darab dengan poin 455, kita dapat kehilangan sebanyak 2.5 trilion. 2.5 trilion. Nah, itu base sekarang. Kalau kita campur dua figure ni, kita akan dapat 5.25 trilion. Okey, 5.25 trilion. Berdasarkan apa yang jangkaan Atlanta Fed. Kalau anda betul-betul nak buat fundamental, ni cara dia. Kalau anda nak betul-betul masuk, nampak tak fundamental ni nombor chart, nampak tak? Atlanta Fed punya jangkaan. Faham macam mana kira dia? Zainal, boleh? Min Yong, Dungat, faham? Boleh? Mi, faham? Ni kalau betul-betul anda nak buat kuantitatif, kualitatif analisis, ya. Saya tunjukkan macam mana nak buat. Ni saya tak pernah saya tunjukkan. Ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak buat dia. Kalau betul-betul anda nak buat fundamental, ni dia. Boleh mental jadi dia. Dah belajar ekonomi. Tak, dia sekali kira je. Tak adalah susah sangat. Dia macam ni. Okey, jadi kehilangan ekonomi dijangkakan 5.25 trilion. Berapa package ISM? 2.5 trilion, not billion. Because kita ada 45.5 darab dengan 5.5. Vincent? Jadi kita dapat 2.5 trilion. Faham tak? Ini billion. Ini trilion. Jadi kalau kita campur dua, 5.25 trilion. Faham? Boleh? Okey. So, kita ada ekonomi kuartal pertama dan kuartal kedua. Kalau kita combine, berdasarkan projection Atlanta Fed semasa, keluar malam tadi, saya tak perasan. Saya ingat dia 35. Okey. Dalam MFM tu saya tulis 35. Tapi tak apa. The point is tak kisah. Nombor dia sekarang kita dapat 5.25. Berapa Fed dan juga US government pump dalam ekonomi? Macam kita ada tadi, RBNZ pump certain jumlah dan dia jangkakan dia akan dapat figure ni, tapi keluar lebih baik. Kalau kredit lebih, ekonomi menguncup kurang, maksudnya ada duit lebih. Itu boleh support kepada ekonomi. Faham tak? Faham tak? Macam kita hilang kerja tapi ada duit banyak. Tak kisah. Lebih kurang macam tu. Faham? Okey. Berapa nilai package stimulus yang dijalankan oleh Kongres US, oleh US government? US government spend setakat ini 3.3 trilion kalau nak tahu. Okey. Kita ada Fed. Fed yang telah mengeluarkan, sekejap saya cek ni balik, 3.3 trilion. 3.3 trilion. Manakala Fed setakat ini telah mengeluarkan pembelian aset sebanyak 3 trilion. Dan dia ada ekstra lagi. Ni ekstra lagi. Another 3 trilion lagi tambahan. Kita ada corporate bond purchases, asset purchases, bantuan kepada perusahaan, duit kepada isi rumah, loan daripada government dan sebagainya. Jadi kalau kita ambil tak masuk ekstra, ini emergency. Kalau perlu dikeluarkan 3 trilion. Okey, setakat ini Fed dan juga US government dah letakkan 6.6 trilion. 6.6 trilion sehingga suku kedua. Kuartal pertama, ni kalau anda nak buat ni dan kuartal kedua. Ini jumlah yang dijangka akan dibelanjakan oleh US government dan juga Fed tanpa kita ambil ekstra sehingga hujung kuartal kedua. Nampak tak dia belanja lebih daripada kehilangan ekonomi? Boleh? Faham? Okey,
Ekonomi dijangka hilang sekitar 25%. Fed dan US government dia tampung kehilangan ni dengan keluarkan duit lebih. Ekonomi hilang pun duit masih ada. Faham tak? Ekonomi jatuh tapi duit masih ada. Itulah sebabnya faham kenapa saya tak menjangka pasaran jatuh teruk lagi. Kita mungkin akan ada correction. This whole move yang kita nampak dekat chart semasa, mana saham. Ya. Pergerakan semasa ni saya melihat dia sebagai correction. Sebab itu selepas Fed mengumumkan dia punya package, government US stimulus package, kita ada ini sebagai bottom. Anda faham sekarang? Boleh, William? Understand, Ning Yong? Dia macam ni lah. Anda tengah kerja cantik, simpan duit, apa semua. Lepas tu anda hilang kerja. Anda dah susah hati. Tapi dapat duit, bantuan. Sebanyak mana yang anda hilang kerja tadi. Ni bagi mereka yang kerja sementara lah. Faham, Ning Yong? Ni kalau siapa nak betul-betul buat fundamental, itu cara dia. Bantuan tak dapat lagi. Of course, this macam ni, there are still some yang baru menerima. It's trickling in the economy lah. It's trickling. But this is the amount pledge dijanjikan oleh government dan juga oleh Fed untuk membantu ekonomi. And what happened to the market? We are looking at satu bottom. I'm looking at this as bottom. I don't see this sebagai A, B dan C. Nampak dah sekarang? Tak tahu. Kalau tanya saya politik, saya tak tahu. Okey? Saya tak tahu. Pergi tanya dia. Okey? Faham? Sebab itu bagi saya ini adalah satu bottom. Because kita ada kerajaan, kita ada central bank yang membuat lebih daripada kehilangan ekonomi ni. Faham? The same case untuk RBNZ ni. At the moment we are looking at excess. We are looking at lebihan. Sama dalam kes ini. Kalau anda tengok Atlanta Fed punya projection tadi, ni kalau nak pergi dalam fundamental, ada yang tanya, bang, abang ceritalah fundamental sikit. Kita nak belajar fundamental. Ni saya ceritakan lebih dalam sikit fundamental kalau nak. Kita pakai nombor, matematik. Fundamental tu technical. Boleh? Saya bagikan nombor, nampak tak? Atlanta Fed punya projection is what? Starting untuk menaik. Nampak tak ni? I hope you are looking at this chart. Dia menaik kan? Jadi maksudnya, kemungkinan yang dekat sini will be lower. Faham? It could be lower. It won't hilang sebanyak ini. Now we are looking at -5. Maybe we are looking at -15, -20%. Sebabnya the main lockdown tu adalah pada hujung bulan 3 dan bulan 4. Itu adalah main time untuk lockdown. Ekonomi start dibuka balik pada hujung bulan 4 dan bulan 5 kalau kat US. Nampak apa yang kita tengok sekarang? You are looking at excess, lebihan kredit dalam ekonomi. And that could be, ini kita sekarang ni bulan 7, masuk kita tengah bulan 6. Dan ini adalah masih lagi kuartal kedua. Faham tak? Ini masih lagi kuartal kedua. Unless kita ada kuartal ketiga yang jumlah COVID-19 meningkat, lockdown berlaku balik, ekonomi jatuh balik. Then, ini perlu tambahan. Unless itu berlaku. Yes.
dah dekat. Cerita dia duit ni dia orang dah letakkan duit dalam ekonomi ni untuk belah policy makers. Ini policy makers. Ini policy makers. Dia orang pledge 6.6 trilion. Ekonomi dijangka hilang 5.25 trilion ataupun less. Unless kuarter ketiga, nampak tak kenapa saya jangkakan kuarter ketiga kita akan ada up and down balik. Saya tak jangka ini akan shoot up. Kita akan ada dekat chart ni, contohnya dekat dekat YM ni. Kalau saya nampak saya lukis saya projectkan dia lebih kuat. But I'm looking at this movement. At this movement, it will be more like this. Untuk membentuk satu triangle sebelum kita move up. Cerita dia China COVID new wave, kita nak trade apa? Mana nak entry? COVID new wave, so what? Bagi saya macam ni. Dalam trading, bila kita trade, kita ambil lah time frame besar sikit. Anda akan nampak, okey, ini adalah YM, ini adalah Dow Jones, ini adalah S&P 500. Kita ambil sama. Dia sama. Sama tak chart dia? Apa lagi? DAX. Nampak tak structure chart dia sama? Okay? So, if price proof kita wrong, kita silap, then baru kita tak lukis macam ni. Saya fundamental, as you know, saya tak kata saya bagus, tapi I know how to do it. Boleh? Minum? Okay? I know how to do it. Saya tak katakan saya bagus fundamental, but I show to you I know how to do it. This is fundamental. This is the actual fundamental. Itu yang kita cerita pasal interest rate jatuh, stimulus packages, monetary policy, fiscal policy. If you want to know fundamental, this is fundamental. This is what is fundamental? Quantitative, qualitative analysis. This is fundamental. You are looking at numbers. Okay? The thing is, at the moment, berdasarkan survey, berdasarkan data, you are looking at policy makers are doing more than the losses dalam ekonomi. Ekonomi dijangka menyusut sebanyak ini. Policy makers di US, di UK, di Europe, di Malaysia, di mana-mana, di most of the countries in the world are pledging more than the losses, the projected losses. And we are looking at a very pessimistic look. Disebabkan oleh news, jumlah, nampak tak media bila ekonomi buka. Saya bagi tahu betul, saya pernah bekerja sebagai editor untuk berita, untuk satu bilik berita. Editor. Bukan setakat editor, semua. Angkat tripod aku juga. Buat voice over. Bagi siapa yang tahu, yang pernah belajar kerja berita ni, tahulah apa benda saya sebut kan. Ni untuk TV station. Jadi sebagai editor, kita nak cari news yang menarik perhatian orang. Our headline. What will people read? Kalau kita tulis ekonomi naik, aktiviti ekonomi naik 2% ataupun jumlah COVID kes meningkat, mana satu orang nak baca? Mana satu orang nak baca? Anda letak gambar hospital sikit, anda letak gambar kemalangan sikit, sebab sebagai manusia ni, berita-berita baik kita ingat, tapi kita ingat sekejap dan dia tak sensasi. Dia based on fact and figures. Tapi bila kita cerita benda-benda yang misery, cerita-cerita yang sensasi,
cerita-cerita ni, itu cerita orang akan tengok. Itu cerita yang orang akan wow, apa ni, kan? Bawang, faham? Itu menarik. Bad news sell. Bad news orang beli. Boleh? Itu dia. That's how the media work. That's how the media work. And that's why dalam trading anda boleh listen, anda boleh dengar kepada the noises, kepada news, kepada apa semua ni. But come back to data. Nampak tak? Bila saya buat fundamental, saya tak buat fundamental, saya kata, oh, Jerome Powell nak apa? I show you numbers. I show you numbers. This is what I show bila saya buat fundamental. I show you numbers. Boleh? Nombor tak bohong. Nombor-nombor ni tak bohong. Dia mungkin ni, lepas tu revise balik, tak kisah. Tapi market akan lihat nombor tu dan react apa yang kita nampak dekat chart. So whatever is shown dalam chart is based on whatever perception market kepada jangkaan ataupun nombor yang ada tadi. So how do you trade? Anda buat, kalau sebagai trader, anda react based on apa anda nampak dekat chart. And what I'm looking at, the charts are telling you the same story, same structure. Hang Seng of course, tapi more or less the same structure. Ini dekat Australia, DAX, ESP, FTSE, it's the same. Kalau saya chart dua ni, dia sama. Tak kisah, dia nak tipu pun tak kisah. Dia tipu nanti, market react lagi. Lepas tu kita trade apa kita nampak. Suka hati dia lah, dia nak tipu. Macam mana kita nak tahu? Betul tak? Dia tipu, kita nak buat apa? Sebagai trader, retail, kita tak move market. We follow whatever we see. Boleh? Okay? Kita tak deny. Kadang-kadang pengumpulan data tu sendiri dan juga polisi kerajaan, dia nak tarik investor dan segalanya, there will be some window dressing. Itu manusia. Yang kumpul data pun manusia. Kita tak dapat deny. So possibility tu ada. Tapi kita nak buat apa? Sebagai trader, trade what you see. This is my point. Boleh? Trade what you see. And what we are looking at, wonderful market. All the same. Saya tunjukkan kepada anda structure dalam live FB orang tadi pun saya dah tunjukkan. Dan live tadi saya baru tengok apa untuk saham. Saya update chart tadi kan. Tengok. Ini adalah Nasdaq. Ini yang kita update. Saya cuma buang line kat sini. Ini Nasdaq. Nasdaq ni terdiri daripada 102 syarikat, 102 saham yang diterbitkan oleh 100 syarikat. Sebab tu nama dia Nasdaq 100. Okey. Tengok, yang membentuk Nasdaq ni adalah saham-saham syarikat utama seperti Apple. Apple lain sikit structure sebab dia. Tapi kita jangkakan dia akan buat satu correction. Sebab Nasdaq ini adalah digelar sebagai flat. Ini adalah satu flat. Ini satu flat. Apple. Microsoft. Tengok Ini Microsoft. Ini Amazon. Okay, kita zoom in sikit. Okey. Sekali lagi Saya nak anda tengok benda ni. Apple. Microsoft. Amazon. Facebook. Structure semasa sama tak? Structure semasa sama tak? Kita ambil chart yang kosong lah. Kita ambil chart kosong. Kalau chart yang ada tulis-tulis ni, kadang-kadang kita nak macam nak apa ada ni sikit. Okey. Mana chart dia?
sekali lagi saya nak tunjukkan. Sebab saham-saham syarikat-syarikat ni adalah apa yang membentuk indeks Nasdaq ni. Okey. Inilah. Okey, ni Nasdaq. Ni kat weekly ni. Okey, ramai tanya saya. Elliott Wave kita boleh buat apa sahaja. Tapi saya tak gunakan Elliott Wave. Saya gunakan apa yang anda nak tahu kan Elliott Wave, sebenarnya anda nak belajar correction, bukannya nak belajar impulse. Anda nak belajar apa bentuk correction. Apakah bentuk-bentuk utama correction? Siapa ingat? Yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini adalah zigzag. Okey. Dan apa sifat zigzag? Siapa ingat? Dia bergerak dalam channel. Dia akan bergerak dalam channel. Ini zigzag. Ini zigzag. Dia akan bergerak dalam channel. Ini zigzag. Dan jangkaan dia ini dan ini. Sini akan berada dalam zon 100%. Ni. Ini zigzag. Okey. Nombor 2 adalah flat. 1, 2, 3. Okey. 1, 2, 3. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Ini adalah apa? Ini adalah flats, dan flats ni biasanya akan membentuk wedge. Wedge, ingat lama nak ingat apa benda. Ini akan membentuk wedge. Ini adalah untuk flats. Ini flat. Okey, sama ada dia expanded, sama ada running ataupun regular flat. Okey, ini flat. Nombor 3, kita akan ada triangle. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lebih. Nak kira ni. 1, 2, 3, 4, 5. Dan seterusnya akan naik balik. Dan bentuk dia adalah triangle. Okey. Itu triangle. Okey. Dan last sekali adalah gabungan. Combination. Sama ada double tree ataupun triple tree. Di antara 3. Tapi basic dia 3 benda tu. Belajar pasal ni. Ini kita dapat kira sebagai, okey, kalau kita ambil yang paling simple lah. Kita dapat, tak payah kalau nak tengok dalam-dalam ni boleh. Tapi ini membentuk, pada waktu ini membentuk flats. Betul? Ini membentuk flat. Kita tak dapat katakan sini 5. Mungkin yang pertama ni 5. Tapi ini 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Betul tak? Rupa dia. So, kita jangkakan satu lagi leg yang sama kat sini. Dalam 5 wave. Or whatever kat sini. Panjang dia lebih kurang. Kalau kita nak lihat dalam-dalam, boleh. Ini 5. Ini A, B, ini W, ini whatever lah, A, lepas tu B atas ni, ini A, B dan C. Saya lukis NDX adalah, yes, ini A, B dan C, ini B. Ini 5 wave. Ini adalah flat yang membentuk B. Tapi whatever is, yang sini wave C, tak kisah. Ada kira macam mana pun tak kisah. Whatever is, ini wave C. Apa sifat wave C? Wave C kena impulsif. Boleh? Wave C impulse. Tak kisah apa pun. Dia adalah dalam 5 wave. Ada cerita apa pun. Wave 3, wave C, kedua-dua tu, wave 3 dan wave C, kedua-dua tu adalah impulse. Wave 1 boleh jadi diagonal. Wave 5 boleh jadi ending diagonal. Tapi wave 3 tak boleh diagonal. Wave 3 adalah impulse. Wave A mungkin bentuk lain dalam 3 wave or whatever.
tak semestinya terpanjang. Dia tak terpendek. Itu saja Didi. Wave 3, wave 5 mungkin panjang daripada wave wave 3. Dia tak semestinya terpanjang. Okey, siapa-siapa ajar wave 3 kena terpanjang, itu salah. Dia tak boleh terpendek. Itu je. Kalau anda nampak wave 1 panjang, wave 3 pendek sikit daripada wave 1, wave 5 akan lebih pendek lagi. Itu je. Okey. Tapi sifat dia, wave C ni kena impuls. Maksudnya akan ada 5 wave kat sini. Boleh? Boleh? Kita mungkin ada ini, A, B dan C, habis dah. Tapi kalau kita tengok struktur ini, dia tak dapat naik atas dulu. Sebab kalau kita katakan ini sebagai 5 wave, tak boleh. Kita nak jadikan dia sebagai A, B dan C dan kita katakan ini habis. 2 habis kat sini. Kenapa saya kata tak dapat? Berdasarkan hukum Elliott wave. Sebab sini tak dapat buat 5 wave. Sini dapat. Sini kalau dia wave C, kalau ini wave C, faham? Kalau ini wave C, dia tak boleh macam ni. Dia tak boleh macam ni. Kalau A, B, C ni, tak dapat. Okey? Dia impuls. Yang wave C macam ni. Dia impuls. Sebab sini impuls. Sini impuls. Okey? Yes, ending diagonal boleh. Ending diagonal boleh. Tapi whatever is, dia 5 wave. Dia 5 wave. Wave 3 je tak boleh. Wave 3 je tak boleh jadi apa? Jadi diagonal. Wave C, tapi whatever wave C ni adalah 5 wave dekat sini. Okey. Jadi I hope you get that. Ini adalah 5 wave. Kalau kita nampak saham-saham yang membentuk Nasdaq ni, dia sama. Biarpun ini kita terpaksa tandakan ini sebab ini membuat higher high. Jadi kita terpaksa tandakan dia 4 dan 5. Whatever is, what do you expect here? Satu correction. 5 wave, but remember apa saya katakan sebelum ni. 5 wave is always an illusion. 5 wave tu always an illusion. Macam ni. Kalau kita tandakan dia, biarpun dia nampak impulsif, macam ni, jauh impulsif ni. Kalau saya tandakan ini sebagai, dan dia tak langgar pun hukum Elliott wave. Kalau saya tandakan ini sebagai, even saya tandakan, dia tak cantik tapi kita masih boleh tandakan dia macam tu. Di C, kalau saya tandakan macam ni, tak langgar hukum Elliott wave pun. Dia tak langgar pun hukum Elliott wave. W, X dan Y dalam degree yang lebih besar. Dia tak langgar pun hukum Elliott wave. Don't think ni. Whatever it is, anda tahu sini akan membentuk satu penurunan yang kuat. Boleh? Itu je. Okey? So, berdasarkan apa yang kita nampak dekat pergerakan dekat Nasdaq, dekat ni tadi. Kalau kita sekali lagi kita tunjuk ini dekat ni, ini dekat Nasdaq, ini Apple, ini Microsoft, ini Amazon, ini Facebook, ini SPY. Nampak tak? The last structure semua sekarang ni, semua lebih kurang sama. Semua lebih kurang sama. Betul tak? Microsoft. Semua sama. Apple. Kecuali Apple dia buat tinggi sikit. Tapi the same structure. Boleh? Tenang? Okey? Nampak? Okey, apa kena mengena dengan trading kita? Kalau kita jangka Nasdaq jatuh malam tadi, dan anda bukan hanya Nasdaq, ini Nasdaq. Tengok apa yang anda tengok kepada YM. Nampak tak? Dia dalam korektif. Ini Dow Jones. Ini FTSE. Ini DAX. Ini Hang Seng.
ini Nikkei. Nampak dia sama tak? Okey, kalau anda jangka ini jatuh, kalau indeks jatuh, apa jangkaan anda kepada AUD JPY? And I want to show you. Ini tadi adalah ni tadi kan. Ini adalah YM. Okey. Dan ini adalah AJ. Nah, kita ambil dua chart lah. Kita ambil dua chart ya. Ini YM. Ini AJ. Ini AJ. Dan di 1 hour. Okey, ini adalah time frame yang adalah lebih kurang sama. Okey. What do you see there? Low, high. Boleh? Ni dong. You do expect untuk yen pair ni akan membuat penurunan. If you expect saham untuk jatuh, kita akan jaga dan dia sama. Nampak tak dia semua sama? Chart dia sama. Didi, nampak tak Didi? Zainal, nampak? Chart dia sama. UJ, EJ, DJ, Cap J, NJ, Chef J dia ni sikit sebab Chef J. Nampak tak structure dia sama? Correlation dia sama. NJ, AJ, GJ, EJ sama. Sebab itu kalau anda trade untuk JPY pair, jangan trade AJ, NJ, Cap J, jangan. Trade satu je. Sebab kalau anda stop loss satu, kalau anda masuk tiga kena yang sama. Janganlah masuk yang sama. Nampak the point? If nampak cara analisa, anda lihat saham dijangka jatuh, saya tunjukkan apa dekat chart. I want you guys to see that. Kalau komponen dalam yang membentuk Nasdaq tadi, anda jangka dia akan jatuh, Nasdaq akan jatuh. Betul? Kalau Nasdaq jatuh, kita juga nampak struktur dia sama dengan saham. Sama dengan yang lain, iaitu Dow Jones, S&P 500. Sama. Yes, exactly. So, you are trading one market. Kalau anda masuk benda yang sama, kalau loss, dia loss sekali. Berjemaah loss. Berjemaah loss sekali. Faham? The thing is, if anda jangkakan ini menurun, dan saya nak tunjukkan YM. Ini YM. What do you see the movement dengan minyak? If kita jangka saham jatuh, minyak will do another correction. Betul? Boleh? Kalau minyak do another correction, what happen kepada syarikat seperti Exxon Mobil? Kita masuk saham sikit. Exxon Mobil. Exxon Mobil will do further correction. Nampak? It's one market. Semua berkaitan. Semua sama. It's all the same. Takkanlah minyak jatuh, saham syarikat minyak naik. Terbaliklah dia kan. Syarikat tu jual minyak. Dah benda dia jatuh. Tengok ni Exxon Mobil. Ini minyak. Tengok ni, tengok. Takkan dia ni pelik kan. Mana minyak dia tadi? Okey. Ni Exxon Mobil. Okey, sebab kontrak dia, sebab Exxon Mobil ni dia buka jumlah candle dia tak sama because of kalau kita lihat time frame besar. Kenapa dia tak?
Okay, it follows minyak. It follows minyak. Minyak jatuh, dia jatuh. Minyak naik, dia naik. Boleh? Waalaikumsalam, Malang. Ya. Masa dia naik, minyak dah maksimum itu. Ada baru dan ni naik dulu. Exxon Mobil naik dahulu. It's one market. Dia semuanya satu market. Kita bercakap mengenai financial market yang whatever move dalam satu security akan mempunyai security yang lain. It's all one market. Faham? Sebab itu bila melukis Elliott Wave, anda tak dapat lukis main lukis je. Anda kena tengok kaitan-kaitan ni. Then you come up with satu analisa, what anda nampak the dynamic of the market, then anda start melukis dengan mengikut hukum Elliott Wave. Kalau anda gunakan Elliott Wave. Kalau tak guna Elliott Wave, tak ada masalah. Guna support resistance pun tak ada masalah. Cerita dia, arah anda dah dapat. Arah anda dah dapat. Boleh? I don't deny, saham-saham mungkin akan push lagi atas. Tapi, kita tak trade tengah-tengah dunia macam ni. Seperti saya bagi tahu, anda tak pergi AJ ni masuk dekat sini. You are trading extreme. DJ, you are trading extreme. Sini tempat anda masuk, bukannya tengah-tengah sini pergi masuk. Tak. You are trading here. Bukan sini. You are trading here. Unless ini buat lower low, dia pull back. Hazwan dah hafal lah benda tu. Alang dah hafal benda tu. You are trading extreme. Cat JPY, you are trading extreme. Apa dimaksudkan dengan extreme? Kita cari tempat max daripada equal leg. Daripada equal leg. You are trading extreme. Kita ambil sini. Tak kisahlah mana anda ambil up and down. Anda ambil dalam kawasan ini. You are trading here. Saya trade, saya letak je limit order, stop loss atas ni. Dia nak buat apa, dia buat lah. Saya tak jeling-jeling catur. Sebabnya saya letakkan jumlah yang sanggup loss. Float, biarlah nak buat macam mana. Tak adanya cerita nak sniper ke, nak tembak tepat ke, saya tak peduli. Sebabnya saya tak nak pening. Stop loss atas ni, apa kita punya entry kat sini, TP. Tak dapat nak zoom out. Kita ambil, katalah, anda kena pergi yang sebelah kiri. Mana high dia, TP, itu, bawah. 100%. Itu je. Buat dia ulang-ulang. 3711, itu je. Betul lah, extreme kita ambil atas tadi. Sebab itu trade di extreme only, jangan curi ayam. Ini bila kita dapat extreme, bila berlaku lower low dan bounce dalam 3 wave, baru kita short balik. Selagi dia tak sampai area equal leg, selagi dia tak sampai bawah ini, selagi dia tak sampai 100%, maksudnya this size, this size, lagi dia tak sampai, selagi dia tak sampai area ni, ini low sini dia lekuk naik balik, then ada short balik. Boleh? Dia break ini, maksudnya dekat H1 ni ada low. Selagi dia gerak kat sini, anda jangan enter. Dia naik balik, anda enter balik. Dalam 3 wave yang jelas. Anda boleh buat dekat 5 minit pun. Cat 5 minit. Cat 1 minit. Boleh, tak ada masalah. Kalau dia buat low. Kalau dia, mana low sini? Sini, dia break ini, anda short. Saya tak dapat nak buka chart second. Kalau dapat buka chart 1 second pun boleh. Tak ada masalah kalau nak sangat trade. Tapi hidup kita tak jadi apalah itu. Faham?
Benda tu je. Dia applicable kepada semua. Pengsan lah kita kalau satu saat baru dah tarik trend line, dah tak ada dah dia. Dia dah pergi lain. Okay, faham the big picture? We are looking at yen pay berlemah. Kita, you will have retracement, but tunggu tempat ekstrim. Tunggu ada set up. Pada waktu ni, I don't have any set up to share to you guys. What I have is contohnya macam Euro USD, tapi pergerakan itu adalah pergerakan ni. Kita jangkakan satu lagi kelemahan USD, satu lagi, belum habis lagi. Kita jangkakan satu lagi kelemahan USD. It might be moving now or another leg bawah. We might finish ini kat sini. We might have, tapi I'm looking at this because 100% equal leg tadi kat sini. Tapi anda tak long ini. You are not long here. Sebab kalau anda tengok time frame besar, ni apa? Ini retracement. Sama macam CAT JPY tadi. Ini retracement. Trend dia ke bawah. Ada lower low. Tunggu dia masuk. Kalau dia tak tembus atas ni, anda short dalam kawasan ni. Anda short. GBP USD. GBP USD. Sama. Sebab kita ada lower low. Nampak? Ini extreme level. Anda tarik dia punya Fibonacci. Okay. Anda tarik Fibonacci. Kita nak masuk dalam kawasan dipanggil sebagai truncation area. Kawasan ni. This area. This area. I don't really trade dalam truncation area. Kalau nak Euro USD lebih jelas, AUD USD atas lagi, NZD USD atas sikit, UCAD dah masuk. Dalam kawasan ni ada long. Kawasan ni ada long. Dalam kawasan ni, dalam 5 wave. Ni. Tunggu dia ni ke bawah ni, ada long. Okay? Semua sama. Chart the same. Didi, can you see now? Everything the same. Kita ambil chart kosong kali ya. Kita tunjukkan chart kosong. Lagi best. Euro dollar index. Ini dollar index. Ini Euro USD. Saya terkejut juga. Apa? Kita pula baru disambung. Okay. Of course, dollar index dan juga Euro USD adalah inverse. GU. Seperti saya bagi tahu tadi, setup dia tak cantik. Dia dalam truncation. Satu lagi leg atas sebelum dia jatuh. Tapi saya tak trade dia sebab saya cuma trade 100%. 100% equal leg. Itu sistem saya. Kalau sistem anda kata ada short, ada short. Okay. Euro USD. Ini GBP USD. Nampak? Boleh? Ya? Boleh? Equal dalam swing, equal dalam arah. Jadi kalau anda short euro, janganlah pergi long GU. Kan kepelik jadinya. Dia tak satu pip, tapi arah dia dan lekuk dia sama. Mungkin dia buat structure lain. Ya. US pukul lagi 4 minit. No, dia macam ni. Dia punya this is ini masih lagi first degree correlation. Maksudnya arah sama, lekuk dia lebih kurang. Dia tak ada satu pip. Mungkin kita ada news apa. Dia itu tak mungkin Mas Tura. Sebab kita bercakap ni dua berbeza. Tapi kalau kita tahu government Malaysia menaikkan membenarkan syarikat telekomunikasi untuk menaikkan charges.
kita akan ada Digi, kita akan ada Celcom, kita akan ada Maxis yang menaik saham dia. Faham? Tapi berdasarkan prestasi syarikat-syarikat berkenaan. Benda sama dalam ni. Basically, we are looking, all this move, basically disebabkan oleh apa? Kelemahan USD. Not kekuatan GU atau kekuatan Euro. Okay? Kita ada apa lagi? Euro USD dengan U-share. This is basically inverse. Okay? But of course, it's not one-to-one. Of course, it's not one-to-one. There is nothing one-to-one. Tak ada. Even dollar index dengan Euro USD is not one pip, no. Okay? AUD USD dan NZD USD. Okay? Jadi janganlah pergi ada long AUD, short NZD. Pelik. Dekat pelik tu. Anda nampak chart dia sama. Boleh tak? You are looking at this first degree correlation. First degree correlation. Semua cat-cat ni ada dalam market outlook kan? Yang saya tandakan tu semua ada dalam market outlook. Tapi yang weekly dengan daily ni saya tak dapat update hari-hari. Tapi yang hourly ni setiap session saya update. Yang page 2 ni adalah weekend. Kita tengok gambaran besar satu minggu tu. And we are still dalam yen dynamic. We are still secara besarnya kita ada yen pair yang jatuh, dollar pair yang masih lemah, USD JPY sideways ke arah lemah. So we are still in the big picture, we are still in yen dynamic. And apa kita tahu? Dolar dalam kawasan support. Dolar dalam kawasan support. Next, bila USD JPY mencecah dia punya support, pada waktu tu kita akan ada US dollar yang kuat. Malaysia JPY. Sampai area support dia. Waktu tu kita akan, saham dijangka turun ni kan. USD dijangka lemah. Tapi I don't see dia terlalu lemah. Kenapa? Kita kembali kepada chart ni selepas kita break. Lepas kita tengok chart ni dan saya bagi tahu kenapa saya tak jangka USD terlalu lemah lepas ni. Kita balik kepada chart ni lepas kita break. Kita take 5 minit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar? Audio? Okey. Okey, thank you. Jadi kita ada London yang dah buka. Sekarang kita ada pasaran saham yang lebih lemah semasa. I'm looking at this as more of a corrective move. Dah faham kan kenapa saya tak nampak market will crash lower. I don't see crashes sekarang disebabkan oleh the size of the credit yang dikeluarkan oleh kerajaan, dikeluarkan oleh
webinar you have entered as an attendee in listen only. Lebih ni sikit ya. Dia akan lebih volatile sikit. Okey, dalam wave 1 dia. Ini dah masuk wave 3, dollar index masuk wave 3. 1, 2, 3. Okey. Ini akan membentuk 1 daripada 3. Ini akan lebih kuat. Ini fractals dia jatuh bawah sikit daripada ni. Daripada ni. Kalau anda tengok color-color yang saya gunakan. Ada meaning color-color tu. Okey. Satu yang saya nak anda tengok. Ini adalah USD JPY. Ini adalah GBP JPY. Kita ambil Euro JPY lah. Sama je. Euro JPY. Ini USD JPY. Ini Euro USD. Okay. I want you guys to think macam ni. Kalau kita jangkakan, kalau kita jangkakan Euro USD ada satu lagi kaki ke atas, sedangkan USD JPY ni ada kaki ke bawah. Apa jadi kepada Euro JPY? Ingat, Euro JPY, ambil kalkulator anda sekarang. Ambil kalkulator. Ready, Mas Tura? Dengar? Ni semua dah tahu rasanya. Didi, William, Zainal. Ambil kalkulator anda sekarang. Get your calculator. Okey. 1.1256 darab dengan 106.90 anda akan dapat 120.33. Dua ni, Euro JPY adalah Euro USD darab dengan USD JPY. Jadi kalau dia bergerak macam ni, apa akan jadi kepada Euro JPY ni? Euro JPY akan bergerak lebih volatile. Sideways dulu, atas bawah, sehinggalah sebab ini apa dia punya ni, ini apa bentuk correction ni. Ling Yong, this correction is what? Zigzag, Fakudin. Maksudnya trend 5-3-5. Apa sifat trend? Dia cepat. Okey, ni akan sampai dahulu. Ini akan sampai dahulu. Ya, ni sampai dulu. Ini dulu. Ini akan sampai support dahulu. Ini wave 5. Apa sifat wave 5? Wave 5, volume dia kurang. Maksudnya, movement ni slow. Movement ni ke atas ni slow. Boleh? Volume dia kurang. Okey? Jadi euro bawah. Sebab naik, ingat, Euro JPY tadi, Euro USD darab dengan USD JPY kan? Zigzag turun banyak. Ini naik slow. Jadi, Euro JPY sideways ke arah bawah. Nampak macam mana anda combinekan apa? Jangan tengok elliott wave je. Nampak? Macam mana kita jangka market, macam mana kita fokus market? Menggunakan sifat wave tu, Sifat wave tu. Jadi jangan main letak je nombor. Tak boleh. Tak dapat. Main letak je nombor, tak dapat. Oh, ni 1, ni 2, ni 3, 4, 5, tak dapat. Fahamkan structure ni apa? Structure ini apa? Ini obviously kalau kita katakan correction, this is obviously zigzag. Zigzag tu cepat. Turun dia dalam 5, 3, 5. Ini cepat. Okey? Dan seterusnya baru dia naik balik. Okey? Ini dia naik lambat. Jadi ini jatuh dahulu. Ini akan sampai juga. Euro JPY akan sampai jatuh. Sebelum dia naik balik. Okey? Depending kepada pergerakan Euro USD pula. Okey? Kalau ini naik nanti. Okey, ini naik. Dan ini kita jangkakan dia turun.
dia turun. Cerita dia, kalau kita lihat di time frame yang besar, USD JPY tengah buat apa? Dia dalam triangle. Maksudnya USD JPY ni naik, tapi naik dia terbatas. Euro USD, dia jatuh, ini dalam wave 3. Tengok chart saya. Ini dalam wave 3, as suggested by chart saya. Ini dalam wave 3, kenaikan dia nanti. Okay. 4 hour. This one. Okay. 2 jatuh mengikut dalam wave 3. Wave 3 apa sifat dia? Wave 3 momentum yang tinggi. Kalau kita jangkakan ini jatuh dan jatuh dengan momentum tinggi, ini naik dengan momentum yang lebih rendah, mana pergi Euro JPY? Jatuh. Masih lagi ke bawah. Boleh? Sebab itu bukan apa. Ramai hantar saya cat. Kan, bang, kenapa tak macam ni? Ini cerita dia. Tengok kat mana kita, dalam wave mana. Letakkan dinamik pasaran. Bila anda menjangkakan USD JPY ke atas, okey, saham akan jadi apa pada waktu ni? Kalau kita jangkakan JPY pair ke sideways ke bawah, USD JPY akan naik ke atas, euro dollar pair jatuh, apa jadi saham? Saham sideways. Sideways. Okey, ke atas ke bawah? Kalau saya lebih lihat dia ke atas tapi lebih sideways. Nampak tak kenapa saya katakan kita mungkin akan ada, ni cerita fundamental. Kita akan ada kuartal ketiga yang sideways tadi. Nampak? Semua ni bercampur. Cerita dia sama. Bukan hanya lukis dia, ada cerita dia. Sedap dia cerita, lukis. Tak. Saya masukkan semua ni dalam chart ni. Bukannya lukis, sedap, 5, 4, ini 3, ini Fibo kat sini. Tak. Of course saya gunakan hukum-hukum tu, but saya masukkan benda-benda ni dalam kita punya chart tu. Ambil, tolong ambil. Bukan mudah buat benda tu, tapi lama-lama nampak dia simple jadinya. Semua tu berkaitan. I hope you guys see the big picture now. Kita tunggu yen dynamic ni habis. Next, we are looking at US dollar dynamic. Dan pada waktu tu kita ada saham yang sideways atas. Saya lebih prefer dia ke atas ya. But yen pair masih jatuh, tapi USD JP saham takkan terlalu lemah sebab USD JPY naik. Ya, saham takkan terlalu lemah. USD JPY itu naik. Okey? Boleh? AUD, AUD, NZD dan CAD tak terlalu lemah. Sebab apa? Biarpun US dollar kuat, yes, AUD lemah, langgar dengan apa USD, tapi euro lebih lemah. Sebab euro AUD, kalau saham sideways ke arah atas, euro AUD akan jatuh. Komoditi itu ada permintaan. Okey? Tengok. Sama apa saya lukis dalam chart. Benda sama. The same thing. Benda-benda inilah yang saya masukkan. Kita akan ada this correction. Apabila saham tu jatuh. Tengah jatuh. Kita mungkin habis dah 5 ni kat sini. Saya cuma extend dia saja. Ni extend. Sebab tu kita tak trade ujung-ujung ni. Ada trade ujung ni, ada trade hujung, ada tak trade. Ada cuma trade sini nanti. Ini kalau dia ada lower low, sini boleh trade. Ini tak ada. Ada trade GN. GN anda cari untuk short nanti, belum masanya. GN ni anda trade kat sini nanti. Ingat tak saya kata silver dulu? Siapa ingat silver? Silver pula, copper. Siapa ingat copper?
Ingat, saya sebut copper. Copper, everyone should be short dari sini. Dalam kawasan ni. You should be short. Mungkin satu lagi wave kenaikan sebab US dollar, but you are shorting from here. Stop loss atas ni. Cat JPY, everybody should dah ada position short daripada sini dia tu. And you have created risk-free position. Ni dah 50%. Ini dah 50% daripada wave last, wave C. Ni dah 50%. You should have created risk-free position. Okay? Boleh? Okay? Knowing the right side of the market, memahami apa yang berlaku dalam pasaran, kalau tak nak letakkan fundamental, tak perlu. Ini tak penting pun. You can look at the charts because all this diceritakan dalam chart. Tapi jangan lukis chart tu satu je. You have to look at the set. Saya dah bagikan kepada anda chart-chart berkenaan, set-set berkenaan dalam sini. Boleh? Ashri? Din? Minyong? Boleh? Didi? Everything dalam ni. Everything dalam ni. Okay? Inilah. This is my model of the market. This is the model of the market yang saya cuba sampaikan. Daripada chart. Saya masukkan faktor fundamental. Okay. Kalau anda tak nak masukkan, boleh dengan charts. So whatever information is there on the chart. Boleh? So dalam trading, this is what you do. Our topic today is trading psychology. You must come up with satu cara untuk anda memahami pasaran. Thank you. Then the only thing untuk anda tahu whether your market model is working or not, ini market model saya, is to apply it in my trading and keep track of the record of the performance. Keep track. The blue box ataupun the box yang saya kongsikan, saya panggil dia blue box sebab saya buat blue box sebenarnya. Ni. Anda tengok chart ni. Untuk webinar ni saya gunakan yang ni. Untuk ni saya gunakan chart sini. Untuk chart contoh macam ni. Ni apa ni, USD JPY. Contohnya macam DXY. Okey. Saya gunakan color ni. Okey. Sekiranya ni breakout atas daripada channel ni, kita akan katakan Euro USD tu dah habis. Dah habis. Maksudnya dia dah start naik. Kita tak. Anda patutnya dah long daripada sini. Daripada sini. Tak kisahlah dia buat satu lagi. So stop loss kita bawah lagi. Anda patutnya dah long daripada sini. Bukannya ni dekat sini, dekat tempat ni. Maksudnya Euro USD tu anda dah short daripada area ni. Tak kisahlah dia naik satu lagi. I don't care. Dia naik satu lagi, I don't care. Kalau dia naik satu lagi macam ni. If it does this. Okay, if it do this. Okay. Dia tak kisah. Whatever is kita dah ada entry and we are expecting bounce daripada area ni. Okay. Keep track. Those blue boxes, those boxes yang kita tandakan, dia punya prestasi pada waktu ni winning percentage dia 85%. Tak ada benda 100%. Tak wujud. Carilah tak wujud. Okay. Selama saya pakai dia, the winning percentage is quite high. 85%. Of course, ada BE, ada yang pergi terus, ada stop loss. Okay. When you know your market model is working, then anda mudah untuk anda. The thing is, dia tak ada satu sistem yang semua orang boleh pakai. You need to find your market model. I'm showing to you what
is my market model. Bagaimana anda tengok apa saya jawab dalam grup Telegram tu kan? Anda nampak saya jawab kan, fundamental, technical. Sekarang I hope anda semua faham macam mana saya come up with benda-benda tu. Boleh? Ya? Yeah? Boleh? Macam mana kita membuat analisa kepada pasaran. This is how I'm showing to you my market model. And bukan tahun ni je. That group has existed since tahun 4 tahun. 4 tahun dah grup Telegram tu. Kalau CTFX sendiri dah 5 tahun. Sebelum ni dah banyak. 2012 sampai sekarang. This is the one that I've been using. Yeah? Ada masa dia menurun. It went down 65%. But still over 50%. What I do is, saya gunakan risk reward 1-3. And I don't just use ini untuk currency trading. Market dynamic saya gunakan untuk saham. My main portfolio saham. Okay? Ada masa turun, ada masa naik. Yes. Itu business. Itu business. Ya? Kita akan kurangkan penggunaan equity kita bila performance tak bagus. Performance dia tengah bagus, kita naikkan penggunaan equity. Itulah money management. Bukan hanya nak entry berapa lot. Kita kira the whole system punya prestasi. Keep track. Rekodkan dia. Okay? And dari situ barulah anda dapat menjaga psikologi dagangan anda. Okay? Paling mudah lah. Tip yang saya bagi paling mudah. Sebab kalau nak suruh orang buat Excel, nak ni, payah nak buat. Do this. Daily video log. Pakai phone anda 2 minutes. 2 minit. Ambil phone sebelum anda buka chart. Sebelum anda buka chart. Anda ceritakan. Remind diri anda. Apakah tujuan anda trade? Remind diri anda vision anda, matlamat anda, apa perasaan anda. Yes, pakai TikTok pun boleh, terbang sekali. Macam mana buat yang terbang tu? Belum tak ada TikTok. Tak ada masa. Kalau ada masa memang banyak buat. Okey. Apa ini, apa yang anda nak tengok, apa position yang masih open, 2 minit dia. Jangan buat video sampai 20 minit mencurah perasaan. Apa keadaan performance sistem anda. Mengenai risiko yang diambil. Sebab itu saya faham kadang-kadang orang nak MC kan, dia message saya, bang macam mana nak buat ni, akaun saya dah teruk ni. Saya akan jawab, tutup position. First yang saya akan bagi tahu, tutup position. Sebab the moment anda bimbang pasal entry anda risau pasal entry anda, lepas tu tiba-tiba dia untung. Apa perkataan pertama terpacul dari mulut kita? Apa perkataan pertama terpacul dari mulut kita? Cheese, bukan cheese. Nasib baik dia naik. Betul tak? Nasib baik. The moment anda meletakkan faktor nasib dalam trading anda, apa hukum trading anda? Fikirkan sendiri. Saya bukan ustaz. Tapi benda ni, you guys patut tahu. Apa hukum dia? Fikirkan, ya. Boleh?
saya bukan ahli dalam agama, tapi saya nak anda fikir benda ni. The moment anda sendiri jatuhkan hukum kepada trading anda, apa nasib baik dia naik. Fikirkan apa hukum dia. So saya harap itu tak dibuat. Kalau ada pun jangan sebut. Jangan sebut. Okey, tutup position. Itu je dapat dibuat. Itu je dibuat. Sebab anda mengambil risiko lebih daripada toleransi risiko anda. Lepas saya jawab, tutup position. Lepas tu lepak dulu, tengok balik, tulis SOP trading, bina balik. Itu je. Jangan fikir pasal loss lama. Tapi itu mustahil. Duit dah hilang kan. Itu masalahnya revenge market. Lepas tu cerita sama. Kita dia berulang-ulang. Cerita sama. Set strategi untuk mencapai objektif kita. Ada financial objektif. Hari Selasa itu kita dah cerita mengenai ke mana duit trading anda. Lihat ini sebagai pelaburan. Bukannya ada duit aku depo. Ada masa aku trade. Dia samalah, ada duit lebih. Lalu kedai nampak kuda. Sama, tak ada beza. Kalau anda buat benda tu, tolong berhenti dulu. Tolong berhenti dulu. Sebabnya, tolong berhenti trade dulu. Saya bagi tahu betul. Saya bukan orang marketing. Tak kisahlah SM dia cakap apa. Saya nak bagi tahu, jangan buat benda tu. Kita cerita pasal yang nyata. Tak ada bulan bintang. Rancangkan kewangan anda. Kalau jadi ke mana pergi duit. Sekarang ni, ini realiti dia. Majority saya berani gunakan kataan ni, majority. Bila withdraw besar, dia buat benda yang tak patut dia buat. Dia tak belanja seperti yang biasa dia buat kalau dia kalau dapat duit terancang, maksudnya macam gaji. Tak ada. Dia akan bermewah ataupun entah apa-apa. Hutang nanti ya. Kecuali memang dia ada benda hutang yang dia pening, dapat, nasib baik. Lagi buat perkataan dia guna. Nasib baik. Dia tak ada perancangan kewangan. Buat perancangan kewangan anda. Okey? Sistem dagangan, jelas. Risk management bukan hanya kepada berapa lot. Bukan hanya kepada bagaimana menguruskan trade. Uruskan diri kita. Ini pertama. Ini kedua. Ketahui prestasi sistem diguna pakai. Berapa kali biasanya dia trade sebulan. Itu kena ada. Saya kalau ada masa trade bang. Kalau tak ada masa, sekarang ni sibuk sikit. Lepas tu tanya, macam mana nak buat duit? Agak-agak macam mana rasanya? Agak-agak macam mana? Kalau kita nampak kedai tu sekejap buka, sekejap tutup. Office tu sekejap buka, sekejap tutup. Macam mana prestasi kedai tu? Lepas tu tanya, macam mana nak maju? Memang tak lah. Disiplin tak ada. Kan? Trading is about that. Saya nak kata anda kena jadi full time trader. Tak. Anda buat satu jadual harian. Buat jadual. Anda rekodkan trading anda. Ingat, table ni by now everybody should have it. You record your trading. Per trade ya, rekodkan. Based on risk yang dia ambil. Gunakan satu ni, buat jadual anda. Ada kaedah analisa seperti, saya tunjukkan bagaimana saya analisa tadi. Simple. Saya bayangkan jadual saya. Saya trade. Saya buat analisa. Saya buat webinar. Saya buat chat ni semua. Kan? Jangan kata anda tak ada masa. Bagi 1 jam. Setengah jam untuk buat analisa. Dan buat dia sama masa. Trading tu bukannya merenung chart. Tolong jangan buat benda tu. Kalau anda memang ada masa untuk merenung chart, ada trade time frame rendah. Tak ada masalah. Tapi profit dia time frame rendah lah. Dia bukannya pasal 50 pip atau 5 pip. Kan? 50 pip kalau masuk 0.01 micro lot, banding dengan 5 pip masuk 50 lot standard,
Beza dia kan. Dia bukan pasal tu. Ya, dia pasal position sizing. Berapa banyak anda dia kenakan dengan anda punya trade management. Itu yang kena disesuaikan. Ya. Market dynamics yang kita ceritakan tadi, kita melihat keseluruhan ni. Ya. Contoh macam US tadi, 6.6 trilion. Ya. Daripada ekonomi kehilangan sebanyak berapa tadi? Apa tengok ni? 5.25 trilion. Nah, ni contoh ni tadi. Policy makers dan bagaimana keadaan ekonomi di kalangan player dalam ekonomi lah. Kita juga melihat kepada bagaimana flow duit, dan saya melihat market sebagai satu, semua berkaitan. Everything is connected. Boleh? Okey, berkaitan di antara kumpulan-kumpulan dalam market, berkaitan di antara price level dan juga momentum, jenis pergerakan dia. Nampak cat-cat ni semua sama tadi kan? Structure dia yang kita nak tengok adalah structure semasa correction. Ashri, structure semasa correction itu masa penting. Masa dia trading, you don't do anything. You are not doing anything. Riding the trend selepas berlaku correction. And look at the subset. Maksudnya anda tengok kepada set. Bila berlaku correction, ada price set, dollar set, commodity dollar set, index set. Boleh? Dari situ anda dapat membaca market. Masa tu anda dapat, ni cerita dia. Bukannya tengok satu lukis habis-habis Euro JPY kan. Ada Ultraman dengan raksasa gaduh. Kita lukis banyak sangat, keluar Ultraman dengan ni gaduh. Lukis jadi ayam. Macam mana lukis jadi ayam? Benda-benda ni fikirkan. Fahamkan perkaitan di antara US dollar, yen. US dollar basically adalah price. This one basically adalah loan. Ini adalah aset. Benda sama. Jadi, bila sebagai seorang pelabur, anda nak beli aset, anda tengok dulu harga dia. Kalau loan dia murah, harga dia okey, anda masuk aset. Itu je. Okey? Ingat, setiap ni kita kena ada satu, ini yang kena ada. Apa trade plan anda, arah, apa set up tu bukan entry je. Exit dia kena yang lebih penting, risk reward dia lebih penting. Bagi saya ini lebih penting, risk reward, bukannya tahu arah. Bukan. Risk reward tu lebih penting. Setakat bagi buy apa, itu tak guna. Langsung tak guna. Dia kena, buy sini, stop loss kat sini. Saya ada ingat dalam grup tu jangan kongsi. Apa yang kita boleh buat, kalau nak, anda boleh share. Saya melihat sekarang ni, tapi bagilah satu yang lengkap. Jangan cuma kata buy you chef, buy UJ, sell EU. Itu tak guna. Saya melihat, nak teknikal saja pun tak ada masalah. Saya takkan komen. Setiap orang ada sistem masing-masing. Jangan kata betul ke tak, saya tak tahu. Itu teknik anda. Betul tak? Boleh ke tak Euro USD saya nak sell? Mana saya tahu. Teknik anda kata betul, untuk nak sell betul kepada anda. Betul kepada anda. Tak kisah. Itu betul kepada anda. Okey? Sebab seller boleh buat duit, buyer boleh buat duit. Tak kisah. Kenapa anda kata dia nak naik? Mana entry dia? Mana stop loss dia? Kalau setakat bagi buy, orang tak guna pun. Tak ada apa-apa. Orang tak belajar apa. Stop loss tak tahu. Kenapa letak stop loss kat situ tak tahu. Kenapa letak limit, letak TP kat situ entah. Dia letak entry dia, buy arah, stop loss sendiri TP tapi tak ada sebab. Dia tak ceritakan kenapa. Tak guna. Itu tak membantu langsung.
Tak membantu dia. Kalau kena TPR dah cakap kan, siapa yang follow tadi, alhamdulillah kan. Kita nak yang komplit, yang lengkap, orang nampak pun oh dia faham kenapa kita masuk. Itu yang membantu. Okey, bagaimana kita meletakkan equity, penggunaan modal kita, berapa dolar nak trade kan, dan seterusnya kepada sistem ekspektansi untuk semasa. Ya, benda-benda ni anda kena tahu. Ekspektansi ni basically adalah kalau trade letak $10, satu entry, teknik kita berapa boleh dapat? Sekarang ada naik, ada turunnya. Ya. Benda tu anda kena tahu. Okey, trade plan review balik, adakah anda mengikut tak trade plan anda? Benda ni yang orang ini yang paling susah nak buat. Sebabnya kalau anda duduk depan chart, anda duduk nak kacau. Tiba-tiba masuk satu entry lain. Kan? Jangan. Itu semua mistake dalam dagangan. Biarpun dia untung, itu satu mistake dalam dagangan. Dan merekodkan prestasi sistem. Manusia, kita adalah satu makhluk yang mempunyai emosi. Trading dan emotion, payah nak kata tak dapat. Payah nak kata trade tanpa emotion. Itu robot. Itu bukan manusia. Tapi anda kena faham dan mengawal emosi anda. The only way untuk buat benda tu. Sebab ini adalah benda yang evolve dalam diri kita. The fight or flight response dia panggil. Kita takut nak gagal. Bila float negatif tu kita hold je. Tak nak cut loss. Bila kita profit sikit kan, duk tengok chart dia reverse satu, alamak tutup. Ni benda-benda dia. Jadi benda ni yang kita kena kawal. Dan masalahnya benda ni innate, memang dalam kita. Otak kita tu memang ada benda ni. Amigdala kita tu yang memproses emosi kita, yang memproses respon kita, yang memproses memory kita. Memang ada secara biologinya ada dalam kita. Tapi nak kawal dia kita kena faham. Dan kita cuma ikut SOP. Buat satu decision berdasarkan satu predefined action structure. Maksudnya kita dah tahu. Kalau trade, macam mana kita sebut kita trade? Sebab itu saya kalau duduk dengan rakan trader, dia duduk tekan. Kan? Saya tahu dia tak pakai teknik pun. Teknik ada. Dia naik, dia tengok tekan. Dia tengok satu candle naik, turun. Itu tak dapat. Trading macam tu memang tak dapat. Anda pun tahu. Sebab itu majority trader gagal. Duduk tekan. Ada free duduk sekejap. Mamak tekan. Itu mana ada disiplin. Seperti saya sebut tadi, buat satu jadual masa. Bila anda katakan anda menganalisa pasaran. Selepas itu letak alert. Tunggu sampai price tu sampai dekat tempat kita, letakkan limit order, letak stop loss, letak TP, letakkan alert balik, dah. Jangan duk tengok. Itu habis. Okey? Kita akan buat instinctive respond. Kita akan rasa kita tahu market. Bila jadi it enhance, kita rasa kita tahu. Sekali dia tak kena, kita kata, tak ada, betul lah aku. Dia terus tak kena, tak apa. Dia terus tak kena, delete MT4. Dah tak ada account. Janganlah. Itu keputusan berdasarkan emosi. Ya. Gain control balik. Kita kena tahu. Kita kena faham. Ya, bahawa trading, if your that one is based on money, ya, anda fokus kepada duit, you will stay di sini. You will stay dalam dua ni. Apa yang dimaksudkan dengan trading? Trading adalah proses untuk mengawal risiko. Bukannya melihat kepada gain. Gain tu orang berjudi tengok. Bukannya orang trading tengok. Orang trading, orang invest,
dia melihat kepada dua. Yang pertama, risiko dan gain berdasarkan risiko berkenaan. Itu orang trading. Itu orang invest. Kalau cuma melihat berapa boleh buat? Ni trading ni macam mana berapa boleh buat? Kalau orang tanya macam tu, saya tak layan langsung. Buang masa. Sebab itu orang nak beli nombor. Itu ni. Kita kena tanya, okey, soalan dia, drawdown banyak ni, risiko banyak ni, ROE dia berapa? Tu yang return on equity dia berapa? Berdasarkan prestasi sistem. Benda tu yang kena tanya. Bukannya kita tanya berapa boleh dapat sebulan, berapa boleh dapat. Itu bukannya seorang investor. Dia kena tengok kepada risiko berapa exposure dan berapa gain dia. Benda tu yang kena tengok. Sebagai trader, you are focus kepada the system. Fokus anda kepada mengikut sistem dan memantau sistem. Adakah dan memantau diri. Itu yang fokus anda, bukannya fokus berapa dapat. Sebab the money will come from here. Not cuma melihat kepada anda punya berapa boleh dapat. Anda kena mengawal risiko. Then you have a steady that one. Steady stream daripada trading anda. Okay. Self-development plan, 3 mistake biasa. Takut terlepas entry. Benda tu dah jalan. Jangan. Pakai teknik anda. Belajar guna limit order. Jangan letak market order. Pakai instant execution tu. Pakai limit order. Pakai teknik. Dah belajar teknik macam-macam, tak pakai. Depan chart tak pakai. Lukis tu buat apa pun. Tak guna pun lukis. Kalau setakat buka chart tekan. Tak guna. Buang masa. Lukis. Letak tempat. Letak PO. Letak pending order. Letak stop loss. Letak TP. Kita tahu berapa nak trade. Dengan mengetahui yang tu, baru kita tahu berapa lot sizing. Baru kita ada trade disiplin. Kalau orang tanya, macam mana nak bentuk nak entry bang? Macam mana nak ada satu entry yang bagus? Entry tak dilihat daripada sudut tepat dia masuk. Satu prestasi sistem dinilai daripada apa dia? Daripada tepat dia keluar. Maksudnya, apa maksud tepat dengan keluar tu, exit tu? Kalau dia bagus macam mana pun, dia tak keluar tempat yang bagus, dia tak dapat profit yang maksimum, betul tak? Kan? Kalau setakat entry tepat, exit tak tepat, banyak dah untung hilang balik. Kan? Dia kepada exit, bukan kepada entry. Tapi kalau dok cerita entry je, tu tak payahlah. Dia kepada cerita exit. Entry tak penting, exit yang penting. Faham kenapa saya katakan benda tu? Setakat tahu entry, untung banyak, exit keluar tak tahu. Kita akan duk tengok chart. Hidup terganggu. Kita tahu macam mana nak keluar. Itu yang penting. Macam mana kita kata, oh ni tak boleh dah ni. Bagaimana rupa benda tu? Itu yang penting. Okey? Perubahan terbaik asas diri kita. Tak jumpa saya betul lah. Tahu entry, tak tahu keluar. Tak payah trade. Buang masa. Cantik, tak cantik balik. Kan? Ataupun memang tak cantik, habis terus. Tak tahu nak keluar. Macam mana nak kira lot sizing? Oh, tak apa. Ada 1000 trade 0.1 lot. Mana boleh? Itu salah. Totally salah. Saya katakan totally salah. Sebab pip size tak sama. Pip value tak sama. Volatility market structure tak sama. Itu totally salah. Saya jarang katakan benda betul atau salah. Tapi memang kalau dia memang nampak sangat salah, saya kata salah. Okey, gunakan fixed dollar value. Ada nak gunakan percentage boleh. Lepas tu kira lot sizing. Bukannya ada 1000 trade 0.1 lot, 0.01 lot. Itu salah totally. Pair tak sama, lain pip value. Lepas tu fix semua 30 pip. Mana boleh? Tak sama rupa. Itu maksudnya teknik tu tak ada cara untuk nak kira tempat stop loss.
Okey, fikirkan. Kalau teknik anda begitu sekarang ni, anda fikir balik. Saya jarang gunakan kataan betul atau salah. Tapi kalau memang glaringly dia salah, saya akan sebut dia benda tu salah. Okey? So, mental preparation, clear conscience, memahami pasaran, memahami elemen-elemen yang mempengaruhi pasaran, serta clear rules dan objektif dan fokus kepada pengurusan dagangan, diri dan sistem anda. Okey? Buat anda punya jadual tadi, ni jadual dia, buat pagi tu, pagi ni saya letakkan 2 jam, tapi tak perlu setengah jam je kan. Tengok Bloomberg 5 minit, 10 minit, ada dekat YouTube tu pun kan. Baca Forex Live, apa jadi dalam dunia ni, update anda punya chart, buat video anda 2 minit. Lepas tu ada apa-apa yang nak letak alert. Apa yang perlu alih BE. Apa yang perlu keluar separuh. Tapi anda buat benda sama. Jangan hari ni keluar separuh, ini tak payah, ini macam. Ada macam-macam, tak ada. Dia tak ada ni macam nak naik, tak ada macam. Dia macam ni, oh, ini teknik saya, ini keluar. Itu, dia tak ada macam, tak ada. Okay? Jadi tak adalah agak-agak. Bila ada faktor agak-agak, tak jelas, anda fikir. Okay? Tapi itulah, invest dalam satu sistem dagangan yang anda sesuai kepada anda. Saya tak katakan teknik saya, sistem saya sesuai kepada semua orang. Tak wujud. Apa saya present kepada anda adalah satu kaedah menganalisa pasaran dengan melihat secara makronya. Tak kisah anda scalping. Sebab kan Wan, tak payah. Tak kisah. Scalping boleh. Swing boleh. Position trade boleh. Saham boleh. Komoditi boleh. Betul? Currency boleh. Dia technical. Dia technical system. Fundamental, saya masukkan dalam tu. Itu benda-benda asas. Tak guna fundamental. Tak apa. Pakai technical saja pun. Tak ada masalah. Tapi fahamkan the fundamental of the currency punya personality. Itu sebab tu dia tak dapat lari. AUD naik, New Zealand dollar kita jangan sell. Dia itu fundamental dia. Indeks tengah naik, jangan kata yen pair kita nak sell. Okey? Jadi invest dalam satu sistem dagangan, dagangkan sistem anda, bukannya pandai trade. Tak pandai, jangan pandai trade. Anda cuma pandai nak jaga diri, nak ikut SOP. Itu saja. Okey? Bersama lagi pada malam nanti, Helmi pada jam 8 dan saya pada jam 9. Ingat, kuis malam yang kita dalam FB Live kan, anda masih boleh jawab sekarang. Anda masih boleh jawab sekarang dalam FB Live tu. Bagi siapa yang tak jawab lagi, anda boleh jawab. Pergi dekat kita punya FB Live, dekat page XM Malaysia, jawab kat situ. Soalan utama, berapa kali dah saya sebut dia punya jawapan dalam webinar kita. Jadi tengok-tengok. Okey? Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zainal, Tugat, Minjong, Sri, Chung, Muhammad Syed Pejal. Nama Didi, thank you.